Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bab yang berikutnya iaitulah sunnah berwuduk. Qala al-muallif rahimahullah, penulis kitab ni berkata, maksud sunnah dalam hal ini adalah perkataan atau perbuatan Rasulullah dalam berwuduk. Dalam siri yang lalu kita dah sebut tentang fardu wuduk, iaitulah fardu wuduk ada berapa tuan-tuan? Ada 6. Betul tak? 4 menjadi ijma' di kalangan ulama', iaitulah membasuh muka, membasuh tangan sehingga ke siku, menyapu kepala dan membasuh kaki sehingga ke buku lali. 4 perkara ini yang termasuk di dalam rukun wuduk ataupun termasuk di dalam fardu wuduk merupakan ijma' kesepakatan di kalangan para ulama berdasarkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Satu perintah dari Allah supaya orang Islam membasuh 4 anggota tadi ni, membasuh dan menyapu keempat-empat anggota ketika berwuduk. Maka kesemua para ulama sepakat 4 anggota itu merupakan rukun wuduk ataupun fardu wuduk. Hari ini kita berbincang, dan 2 perkara lagi menjadi khilaf di kalangan ulama', iaitulah yang pertama niat dan yang kedua tertib. 6 ke 7? Mualah ada tak? Berturut-turutan ada tak? Tertib. Tertib. 6 perkara yang menjadi kesepakatan yang menjadi rukun ataupun fardu wuduk. Hari ini kita bercakap tentang sunnah wuduk. Kata penulis kitab Syekh Sayyid Sabiq, dia menyebut maksud sunnah dalam hal ini adalah perkataan atau perbuatan Rasulullah dalam berwuduk, tetapi beliau tidak mewajibkannya. Yakni baginda Nabi SAW buat perkara ni, perbuatan ni ketika baginda berwuduk, tetapi Rasulullah tidak mewajibkan, dan baginda tidak menegur orang yang tidak melakukannya. Hak ni yang dinamakan sebagai sunnah dalam perbincangan kita ni, atau dalam bahasa kita sebut sebagai sunat. Tuan-tuan sekalian, kalimah sunnah dalam bahasa Arab ataupun sunat dalam bahasa Melayu, dia ada maksud yang berbagai. Tengok apa tujuan para ulama ketika dia bercakap. Kalau perbincangan yang disebut oleh para ulama dari sudut usul, bila dia sebut sunnah, maka dia merujuk kepada benda yang mesti ada. Dia kena bezakan. Kalau dia bercakap, biasanya usuliyun, para ulama usul, dia bercakap sunnah, dia menyebut benda yang mesti dirujuk ataupun benda yang wajib, benda yang mesti. Tapi kalau para ulama tu dia cakap dari sudut fiqh, bila disebut sunnah, dia maksud benda yang bukan wajib, dia maksud sunat. Yang ni kena asingkan elok-elok. Jadi ketika saya sabit dalam fiqh sunnah ni, dia buat satu tajuk sunnah wuduk. Sunnah yang dimaksudkan situ bukan dari segi usul, tetapi sunnah dari sudut fiqh, iaitulah yang bukan wajib. Nabi buat tetapi Nabi tak perintahkan, Nabi tidak mewajibkan, dan Nabi tidak bantah orang yang tak buat. Itu sunnah yang kita maksudkan di sini. Kalau kata Syekh Sabiq, sunnah-sunnah tersebut sebagai berikut. Sunnah-sunnah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, membaca bismillah ketika saat akan memulai wuduk. Yang pertama, sunat pertama dalam berwuduk, iaitulah membaca bismillah ketika nak bermula wuduk. Macam mana baca bismillah? Seringkas-ringkas bacaan bismillah adalah bismillah. Seringkas-ringkas bacaan bismillah adalah bismillah.
Betul ke ustaz kalau sebut bismillahirrahmanirrahim, kalau tak sebut sekalipun tak sebut ar-Rahman ar-Rahim? Ya, bismillah dia telah mendapat pahala memulakan wuduk dengan membaca bismillah. Dia pergi dekat ayat nak ambil wuduk tu, dia baca bismillah, kemudian dia berwuduk. Dia dapat pahala membaca bismillah. Dia dapat sunat berwuduk, iaitu dengan membaca bismillah. Kalau kami baca bismillahirrahmanirrahim ustaz, macam mana? Boleh, tak ada masalah. Baca bismillahirrahmanirrahim, kedua-duanya boleh, tak ada masalah. Ada beberapa hadis daif, kata Syekh Sabiq. Ada beberapa hadis daif mengenai membaca bismillah saat melaksanakan wuduk. Namun semua hadis tersebut menguatkan bahawa membaca bismillah dalam wuduk memiliki landasan tersendiri, apalagi pada dasarnya membaca bismillah memang perbuatan baik dan dianjurkan. Banyak hadis tentang membaca bismillah untuk wuduk, tetapi kata Syekh Sabiq kesemuanya adalah daif. Cumanya ada satu hadis yang agak masyhur, iaitulah Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wuduk bagi sesiapa yang tidak membaca bismillah. Hadis tu sebahagian ulama menghukumkan sebagai daif, sebahagian ulama menghukumkan sebagai hadis tu sahih. Maka ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama kata wajib baca bismillah seperti mazhab Hambali. Sebahagian pandangan dalam mazhab Hambali berpandangan membaca bismillah adalah wajib hukum dia. Namun wallahu ta'ala alam, ramai lagi para ulama lain mereka memahami hadis Nabi, sekalipun kita katakan sebagai sahih hadis tu, perkataan Nabi la wudu'a, tidak ada wuduk, la di situ membawa maksud nafyul kamal, menafikan kesempurnaan, bukan menafikan sihah. Kalimah la dalam bahasa Arab ni banyak tuan-tuan. Kalau kita belajar, kita membaca, kita belajar, kita akan tengok banyak perkataan Nabi yang Nabi mula dengan la, seperti la wudu'a, la salata, la i'tikafa. Tidak ada wuduk, tidak ada salat, tidak ada i'tikaf. La di sini kita jangan gopoh. La dalam bahasa Arab ni dia ada 3 maratib, ada 3 kedudukan dia. Penafian, la nafi ni ada 3 kedudukan. Pertama, dia la yang menunjukkan dia menafikan wujud. Contoh, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan selain Allah. La di situ la menafikan kewujudan. Tidak ada sama sekali Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nama la iaitu nafyul wujud, dia menafikan kewujudan Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ada pula la dinama nafyus sihhah, menafikan sah, menafikan sah sesuatu amalan. La nikaha biduni wali, tiada nikah tanpa wali. Kata para ulama, la di situ membawa maksud la menafikan sihhah, menafikan sahnya nikah. Kerana wali merupakan satu rukun dalam nikah. Itu nama dia la nafyus sihhah. Ada pula la dia nafyul kamal, la dia menafikan kesempurnaan tetapi sah, cuma tak berapa nak cantik. Antaranya banyak dalam hadis. La i'tikafa, tidak ada i'tikaf melainkan dalam 3 masjid. Tak ada i'tikaf dalam hadis tu membawa maksud tidak ada i'tikaf al-kamil, tidak ada i'tikaf yang paling sempurna sekali melainkan di 3 masjid. Bukan bermaksud tak boleh i'tikaf di masjid Bawak Temak ni. Tapi kalau nak dibandingkan i'tikaf di masjid Bawak Temak dengan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, maka sudah tentulah ketiga-tiga masjid tadi lebih afdal, lebih sempurna berbanding i'tikaf di Masjid Bawak Temak. Tapi kalau kami i'tikaf juga di Masjid Bawak Temak, boleh tak Ustaz? Boleh, sah i'tikaf. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin dia sebut, dia kata bagaimana kita kata i'tikaf boleh di 3 masjid sahaja? Allah Subhanahu wa taala sebut tentang i'tikaf ni sama dengan ayat kefarduan Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan ditujukan kepada semua umat Islam di serata dunia. Dalam ayat yang sama Allah Ta'ala sebut tentang i'tikaf, tiba-tiba untuk tiga tempat tu saja, kata Ibn Uthaymin, tak masuk akal benda tu. Dah tentulah i'tikaf boleh dibuat pada semua tempat, semua masjid. Ada lagi hadis Nabi kata la salata, tidak ada salat di jaril masjid, bagi orang yang berjiran dengan masjid, illa fi masjid, melainkan di masjid.
Antaranya hadis yang kita nak bincang ni, la wudu'a, tidak ada wuduk. Bila kita baca tak ada wuduk, kita kena andaikan 3 tadi ni. Pertama, cuba kita andaikan Nabi kata tidak ada wuduk, apakah dia membawa maksud tidak wujud wuduk? Mungkin tak? Ada tak orang berwuduk tanpa membaca bismillah? Ada tak? Ada tak orang tu dia nak pergi wuduk, dia terus dia tak baca bismillah, terus dia basuh tangan, dia berkumur, dia masuk air ke hidung, kemudian dia basuh muka, dia buat cara wuduk. Berlaku tak wuduk tu? Wujud tak wuduk tu? Wujud. Ada orang berwuduk tanpa bismillah, ustaz. Wuduk itu berlaku. Tak bincang dari sudut sah tak sah lagi, tapi berlaku wuduk tanpa bismillah. Jadi nafyul wujud tak boleh diimplementkan dalam hadis ni. Kita pergi martabat yang kedua, iaitu nafyus sihah, menafikan sahnya wuduk. Boleh tak kita kata Nabi sebut la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wuduk bagi orang yang tidak membaca bismillah? Boleh tak kita kata la di situ membawa maksud menafikan sah, yakni siapa yang tak baca bismillah wuduk dia tidak sah? Boleh atau tidak? Dia kena tengok dalil-dalil yang lain. Tengok Nabi SAW pernah bagi tahu kepada seorang lelaki yang datang tanyakan wuduk kepada baginda. Nabi SAW kata, tawadda kama amarakallah, berwuduklah kamu seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu. Maknanya Rasulullah suruh tengok Al-Quran. Buka Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu nak berdiri nak menunaikan salat, maka hendaklah kamu membasuh muka kamu, tangan kamu sehingga ke siku, menyapu kepala dan kaki sehingga ke buku ladi. Habis. Allah Ta'ala tak sebut pula bismillah. Takkan Allah Ta'ala lupa? Kalau benda tu wajib dan fardu, mustahil Allah Ta'ala lupa. Mustahil. Kalau Allah Ta'ala tak sebut dan Allah Ta'ala nak Nabi yang sebut, dah tentu Nabi tak suruh lelaki tu pergi rujuk Al-Quran. Betul tak? Dah tentu Nabi tidak akan membiarkan berpadakan kepada lelaki itu hang rujuk Al-Quran lah nak tahu macam mana wuduk. Dah tentu Nabi akan ajak satu persatu. Kalau orang tu, boleh tak saya rujuk Al-Quran? Tak, hang kena rujuk juga apa yang aku tunjukkan. Nabi tak kata sedemikian. Sebaliknya Nabi kata, tawadda kama amarakallah, berwuduklah kamu seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, menunjukkan yang fardunya hanya yang ada di dalam Al-Quran. Jadi nafyus sihah tak boleh dipraktikkan, tak boleh diimplementkan dalam hadis ni. Habis itu nak pergi ke mana? Pergi yang berikutnya, iaitu nafyul kamal, perkataan Nabi la wudu'a. Sekalipun kalau kita ambil pandangan ulama hadis yang mengatakan hadis ini sahih, la wudu'a membawa maksud tidak ada wuduk yang paling sempurna, man lam yadhkur ismallahi alaihi, bagi sesiapa yang tidak membaca bismillah pada dia. Jadi pandangan yang lebih kuat seperti yang disebut oleh Syekh Sabiq, iaitu membaca bismillah hukumnya adalah sunat. Itu yang pertama. Sunat wuduk yang pertama ialah membaca bismillah. Saya terang sedemikian kerana nanti ada pandangan yang mengatakan wajib. Nanti kalau ustaz tuan-tuan dengar kuliah yang lain, kuliah dari ustaz-ustaz yang lain, sebahagian mereka tak mustahil mereka mengambil pandangan yang mengatakan wajib bismillah. Tak mustahil, tapi huraian dia sedemikianlah. Secara ringkas huraiannya seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Sunat yang kedua iaitulah bersiwak. Kata Syekh Sabiq, perkataan siwak, bisiwak tahu bisiwak, iaitulah bersugi, bersugi ataupun memberus gigi. Kata Syekh Sabiq, kata siwak ataupun perkataan siwak bisa digunakan untuk menyebut kayu yang digunakan untuk menggosok gigi atau untuk perbuatan menggosok itu sendiri. Siwak ni biasanya dia memaksudkan kepada basuh gigi dengan kayu, ataupun merujuk kepada perbuatan menggosok itu sendiri. Siwak adalah praktik membersihkan gigi dengan menggunakan kayu siwak atau bahan lain yang dapat membersihkan gigi. Siwak ni juga merujuk kepada perbuatan membersihkan gigi, sama ada menggunakan kayu ataupun alat lain yang boleh membersihkan gigi. Kayu yang paling baik untuk bersiwak adalah kayu apa? Arak. Kayu bersugi itu nama dia arak. Kayu arak. Kayu sugi itu nama dia kayu arak. Dengan hamzah dan ujung dia kaf.
Arak, alif ra, alif kaf, arak. Yang biasa didapatkan dari negeri Hijaz. Tuan-tuan kita tahu kan kayu arak ni macam mana? Banyak orang jual. Dan bersiwak ni tuan-tuan merupakan salah satu perkara yang Nabi suka buat. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita, Nabi SAW apabila balik masuk ke dalam rumah, perkara pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi iaitulah bersiwak. Kerana Nabi tahu Nabi nak bercakap dengan isteri dia, Nabi nak bergaul dengan isteri dia, berinteraksi dengan isteri dia, maka Nabi tak suka buat sesuatu yang menyebabkan orang lain tak selesa. Cuba kita bercakap dengan orang yang mulut dia bau busuk. Kalau tak ada urusan dengan dia, kita nak pergi tu kita nak pergi terus, tak nak tinggalkan dia macam tu, ya busuk. Tapi kalau ada urusan terpaksa kita dengan kita menapas kot mulut, tak menapas kot hidung pasal bau dia, menyakitkan orang. Dan sesuatu yang menyakitkan orang menyakitkan juga manusia, menyakitkan juga para malaikat. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, kata Nabi SAW, tata'adza, rasa sakit, rasa terganggu dengan apa-apa yang manusia rasa terganggu. Sebab tu Nabi SAW suruh kita berwangian ketika salat. Kita berwangian. Nabi suka bersiwak dan Nabi suka memakai wangian. Keistimewaan kayu arak, kata Syekh Sabiq, adalah memperkuatkan gusi, tidak menyebabkan sakit di gigi, memperkuat pencernaan dan memperlancarkan air seni. Barangkali air liur, barangkali, wallahu a'lam. Ada kajian moden yang membuktikan tentang kelebihan kayu siwak, kayu arak, wallahu a'lam. Meskipun demikian, tengok perkataan Syekh Sabiq, meskipun demikian, sunnah siwak ini bisa diperolehi dengan menggunakan kayu apapun yang bisa membersihkan dan memutihkan gigi. Sekalipun katakanlah kita tak nafikan ada kajian yang membuktikan kelebihan kayu arak, kandungan yang ada di dalamnya, katakanlah. Namun kita tak nafikan kalau orang yang memberus gigi bukan guna kayu arak, guna berus gigi, ataupun guna apa? Arang. Kan? Orang dulu, orang India terutamanya, dia suka guna arang dan tengok gigi dia elok, tahan pula tu. Guna arang. Perbuatan itu juga mendapat kelebihan bersiwak, bukan mesti dengan kayu tu. Sesuatu yang boleh membersihkan mulut, menghilangkan bau busuk mulut, maka kesemua itu termasuk di dalam bersiwak yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kita tak boleh kata orang yang guna berus gigi dengan ubat Colgate, kita tak boleh kata mereka tak dapat pahala bersiwak sebelum berwuduk. Mereka dapat pahala tersebut. Kerana yang penting bukan pakai kayu arak, tetapi mensucikan mulut, membersihkan mulut dari sebarang kotoran dan bau busuk. Meskipun demikian, dah sebut sini, misalnya kata Syekh Sabiq, sakit sikat gigi. Saya ingat berus gigi kot ni. Biasanya, misalnya berus gigi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, seandainya aku tidak mempersulitkan umatku, kalaulah aku tidak akan memberatkan umat aku, sudah tentu aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali berwuduk. Dari hadis ni saja dia menunjukkan sunat ke wajib berus gigi ni? Sunat. Kerana Nabi kata laula an asyqa ala ummati, kalaulah aku tidak akan memberatkan umat aku. Maksudnya kan Nabi tahu kalau Nabi kata wajib bersiwak, dah tentu akan jadi berat kepada kita. Jadi Nabi kata kalaulah tak, sebab tak bimbangkan, memberatkan umat, dah tentu aku akan memerintahkan mereka bersiwak. Bila Nabi perintahkan, dah tentulah jadi wajib. Tapi kata Nabi tak nak perintahkan, cuma galakkan sunat bersiwak sebelum berwuduk. Dan Nabi SAW bersiwak ni tuan-tuan dalam setiap keadaan tanpa mengira waktu, sama ada sebelum tergelincir matahari ataupun selepas tergelincir matahari. Tergelincir matahari ni waktu bila?
Dalam bahasa Arab sebut apa? Dalam bahasa Arab sebut apa? Tergelincir matahari. Tuan-tuan kena ambil sikit perkataan-perkataan fiqh ni supaya tu tanda orang mengaji. Dia dapat sikit perkataan-perkataan dan dia boleh bezakan. Tergelincir matahari ni dalam bahasa Arab dia sebut sebagai zawal. Waktu zawal. Dengan zai, waw, alif, lam. Zawal. Waktu zawal tu apa dia? Apa dia waktu zawal? Cuba sebut tengok. Zuhur. Waktu masuknya salat zuhur. Jangan waktu zawal. Apa dia waktu zawal? Terbit matahari. Oh, teruk sangat. Zawal waktu masuk salat zuhur. Kenapa biasanya bila bercakap tentang berus gigi dan bersiwak ni, orang akan sebut contoh zawal. Nabi akan bersiwak sama ada sebelum zawal ataupun selepas zawal. Sebab apa? Kerana di sana ada pandangan ulama yang mengatakan bagi orang yang berpuasa makruh berus gigi ba'da zawal, selepas matahari tergelincir. Ada pandangan ulama yang macam tu. Namun kalau kita tengok praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menafikan hukum makruh tersebut. Nabi bersiwak sama ada sebelum zawal ataupun selepas zawal, sama ada ketika berpuasa maupun tidak berpuasa. Sehingga para sahabat kata, kami tengok Rasulullah duk bersiwak ni sampai tak boleh nak kira berapa banyak Rasulullah duk bersiwak, berapa kerapnya Rasulullah bersiwak. Siwak dulu sampai sekarang ni pun sama. Mana ada ubat-ubat gigi, duk berus dengan kayu tu lah, berus kayu tu, dia sabut kayu di hujung tu. Hatta Nabi SAW ketika hampir wafat, baginda bersiwak. Seperti hadis yang sahih menceritakan Rasulullah sakit, yang diriwayatkan daripada Aisyah, Rasulullah duduk di atas riba Aisyah ataupun di dalam pangkuan di dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah ketika itu Rasulullah sakit nazak. Adik Aisyah masuk ke dalam rumah sedang bersiwak. Aisyah kata kat Rasulullah, ya Rasul, Aisyah tengok Rasulullah, tengok ke adik dia yang sedang bersiwak, seperti Rasulullah teringin nak bersiwak. Ketika apa tu tuan-tuan? Ketika nazak. Aisyah kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau nak bersiwak? Kemudian kata Aisyah, Rasulullah buat isyarat dengan kepala, ai na'am, membawa maksud ya, nak bersiwak. Lalu Aisyah ambil siwak kat adik dia tu, dia buang hak bekas adik dia pakai, dia buang kulit dia, kemudian dia pecah-pecahkan sabut tu, dia bagi kat Rasulullah. Dan Rasulullah bersiwak dengan paling baik sekali cara Rasulullah bersiwak. Bersungguh Rasulullah membersihkan mulut. Demikian sukanya Rasulullah dengan perbuatan bersiwak. Kita kalau kita guna ubat gigi ni, berus gigi dengan ubat gigi ni, kalau kerak dia rasa lain mulut kita. Pasal ubat tu dia ada macam-macam kan. Sekala okey lah, tapi kalau kerak sangat, dalam sehari kita guna Colgate atau apa-apa, dia lain mulut kita kan. Jadi tuan-tuan, barangkali 3 kali, 2 kali kita gunakan berus gigi dengan ubat Colgate ataupun apa-apa, waktu lainnya kita gunakan siwak. Apa salahnya? Apa salahnya? Tak ada masalah perkara tu. Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku mathaharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan redha Tuhan. Allah Subhanahu wa taala suka kepada siwak. Demikian juga para malaikat, seperti yang saya sebut tadi, para malaikat suka kepada orang-orang yang bau wangi, mulut dia tak busuk. Maka kita setiap kali kita nak membaca Al-Quran, setiap kali kita nak beribadah, kita disunatkan untuk bersiwak. Sunat kita bersiwak. Termasuklah ketika kita nak berdoa, kita bersiwak bagi keluar ada bau wangi. Tuan-tuan, dalam hadis menceritakan bagaimana para malaikat akan mengangkat doa manusia ni. Cuba tuan-tuan bayang tengok, malaikat tata'adza, rasa sakit ataupun terganggu dengan apa-apa yang manusia rasa terganggu. Kita berdoa dengan bau busuk. Bau wangi, bagi mulut bagi wangi. Mulut bagi wangi. Siwak dianjurkan untuk dilaksanakan setiap waktu, kata Syed Sabit, terutama pada 5 hal berikut ini. Setiap waktu disunatkan, dianjurkan, digalakkan, tapi
dalam 5 keadaan ni lebih diberatkan. Yang pertama iaitulah ketika hendak berwuduk, sunat hukum dia, dan lebih diberi penekanan ketika nak berwuduk kerana kita nak beribadah kepada Allah. Nabi tengah salat, ada seorang sahabat ketika i'tidal dia baca Nabi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, sehingga ke akhirnya. Sehingga selepas salat Nabi tanya siapa dia orang yang membaca sekian-sekian dalam salat dia tadi. Semua orang senyap. Nabi tanya lagi siapa yang baca tadi ni, Rabbana walakal hamdu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Siapa dia baca? Sahabat tu senyap. Semua senyap, takut nak habaq. Dan Nabi duk tanya-tanya, sahabat tu kata, aku wahai Rasulullah. Sahabat tanya, Nabi bagi tahu, aku menampak para malaikat berebut-rebut nak mengangkat pahala kalimah kamu ni, nak naik ke atas langit, nak mengangkat kebaikan tu ke atas langit. Cuba tuan-tuan tengok. Para malaikat ada bersama dengan manusia yang ketika mereka beribadah, mereka nak angkat pahala dia. Kata para ulama, perkara hadis ini menunjukkan bagi malaikat itu ada a'wan, ada pembantu-pembantu dari kalangan malaikat. Kita kenal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, malaikat semua kan, malaikat kiraman katibin. Kesemua mereka ada a'wan, ada pembantu-pembantu dari kalangan malaikat juga. Banyak hadis menceritakan para malaikat ini, setiap malaikat tu dia ada pembantu-pembantu dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menceritakan bagaimana seseorang ketika dia nazak nak meninggal dunia, Nabi SAW bagi tahu bagaimana malakul maut turun, malaikat maut cabut nyawa tu, yang kita sebut sebagai, sebahagian masyarakat sebut sebagai Israel tu. Bila dia turun nak cabut nyawa, bersama dengan dia a'wan, pembantu-pembantu dia dari kalangan malaikat. Jadi kita tuan-tuan, dengan wangi kalah bau kita ni ketika kita beribadah, nak salat, ketika kita nak berwudu, maka kita disunatkan untuk bersiwak ataupun bersugi. Itu yang pertama, saat akan berwudu. Yang kedua, saat akan melaksanakan salat. Tapi dah beruh gigi waktu dah berwuduk tadi ni, tak payahlah waktu salat. Melainkan barangkali dimaksudkan di sini, barangkali ada orang sifat dia, tabiat dia suka berwuduk. Katalah sekarang ni, lepas ni pukul 11 contoh kata, dia batal wuduk dia, lalu dia keluar, dia pergi berwuduk. Dan dia tak membatalkan wuduk dia, masih kekal sehinggalah masuk Jumaat. Dia disunatkan ketika itu untuk nak salat siwak sekali lagi. Katalah dia segan nak ambil wuduk sekali ni, dia kata tak apa, dia boleh salat dengan wuduk pukul 11 tadi, tapi dia disunatkan untuk bersiwak sebelum salat. Itu maksud di sini ni. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Disunatkan bersiwak ketika sebelum membaca Al-Quran kerana dia termasuk dalam amalan salih. Yang keempat, bangun tidur. Bangun tidur ni memang kena siwak lah, kan? Bau paling busuk sekali lah bangun tidur. Yang kelima, ketika mulut berubah ni, ketika mulut berubah bau tidak sedap. Mulut kita ni bila kita lama tu tak makan, duduk senyap dia akan bau. Kita ada rasa, kita dapat rasa perubahan mulut kita, maka ketika itu juga disunatkan, bahkan dituntut untuk kita bersiwak ataupun bersugi. Orang yang berpuasa, kata Syekh Sabit, orang yang berpuasa atau tidak sama-sama bisa bersiwak pada pagi atau petang hari. Syekh Sabit dia ambil pandangan yang saya sebut tadi ni. Pada berpuasa ke tak berpuasa ke, beruh gigi sebelum tergelincir matahari ke, selepas tergelincir matahari ke, semuanya sama, disunatkan. Itulah pandangan yang lebih benar, itulah pandangan yang lebih kuat. Tapi kalau tuan-tuan jumpa ada orang kata makruh bergigi selepas zawal, selepas tergelincir matahari, jangan kata dia sesat. Ini khilaf. Kalau kita kata dia sesat, kita telah menyesatkan mazhab Syafi'i. Besar tu mazhab Syafi'i tu. Bukan lebay PE. Mazhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i ala ra'si wal ain. Kita hormat para ulama ni seperti mereka berada di atas kepala kita, punya hormat.
Jadi kalau ada jumpa orang yang bertaklid kepada mazhab Syafi'i, jangan kita kata tak reti yang sesat, ni pokok sesat apa semua. Tak boleh, kita yang sesat. Perkataan kita tu sesat lah. Kita insya-Allah tak. Kita atas sunnah lah insya-Allah. Tapi perkataan kita ketika itu perkataan yang sesat. Perkataan yang salah. Tak boleh kata salah. Habis tu ustaz kata pandangannya lebih kuat, tak ada hukum makruh bergigi sebelum matahari tergelincir ataupun selepas matahari tergelincir. Apa cerita ni ustaz? Tak boleh kata orang tu sesat kerana perkara ini kekal sebagai perbezaan pendapat ulama. Melainkan kalau kita cakap dengan dia secara elok, perbincangan secara elok. Dia kata makruh, dia kata cuba hang cerita sikit pasal apa makruh. Tiba-tiba dia kata aku nak cerita banyak tak reti, tapi aku mazhab Syafi'i kata makruh, aku kata makruh. Alhamdulillah, insya-Allah silalah, tak ada masalah, silakan. Tapi kami tak payah berkelahi lah benda tu. Dia kata aku nak reti apa, aku nak baca Quran aku tak reti, baca hadis aku tak faham, Al-Fatihah pun nak baca tak betul lagi. Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang tutup mulut Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillah pun tak apa nak betul. Teruk lah kalau Bismillahirrahmanirrahim kan, boleh tak sah sembahyang. Kalau Alhamdulillah, Bismillah ada khilaf di kalangan ulama, tapi kalau Alhamdulillah tu masalah lah. Dia tak tahu apa. Tak apa, mudah-mudahan kamu ada pahala. Kenapa saya kata boleh orang bertaklid kepada mazhab Syafi'i? Kerana ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluna ahla dzikr. Macam mana ayat tu? Subhanallah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Quran kata tanyalah orang yang tahu. Maka sudah tentu orang yang bertanya kepada orang yang tahu akan ikut pandangan orang yang tahu. Itu dinamakan sebagai taklid. Boleh, tak ada masalah. Tetapi yang tak boleh ni apa dia? Fanatik, ta'asub. Kita tanya awak hang kata lepas matahari tergelincir tak boleh makruh bergigi. Pasal apa? Dia kata aku tak tahu, yang aku tahu mengaji dari dulu macam itulah. Dia kata inilah pandangan mazhab Syafi'i. Kita kata kat dia, hang nak tahu tak ada pandangan yang lain lagi, hang tahu tak? Dia kata kat kita, betul ke? Apa macam mana pandangan tu? Kita cerita kat dia. Lah sebenarnya banyak hadis ceritakan Nabi ni ketika puasa ke, ketika tak puasa ke, Nabi bersiwak, Nabi bersugi tanpa pembatasan waktu. Yang kata makruh tu pandangan saja kerana melihat tak berapa elok dibuang kesan-kesan ketaatan ni. Tetapi hadis perbuat praktik Nabi menafikan pandangan tu. Praktik Nabi lebih kuat untuk kita ikut. Maka pandangan ini juga bertepatan dengan mazhab yang lain. Dia pun kata, loh macam tu ke? Dia kata, bagus, jadi mudah lah pula. Tidak aku main masuk bulan puasa je, keluarga aku semua tak mau dekat dengan aku. Pasal apa? Pasal bila lepas zuhur je semua tak mau dekat dengan aku, tak mau sembang. Pasal apa? Pasal tak mau bergigi. Mereka semua kata, isteri aku dah kata dah, bergigi pilah, bau mulut busuk sangat tu, makruh saja pun. Isteri dia kata, awak yang tak buat. Dia kata kalau aku ambil pandangan ni kan mudah. Dia kata contoh, aku nak ambil pandangan ni lah, ulama lain pun ada sebut. Apa hukum dia? Masya Allah, kita kata dia, itulah yang sepatutnya. Bila setelah jelas kepada kita sesuatu kebenaran, maka kewajipan kepada kita mengikut kebenaran yang kita faham. Ada orang lain benda yang sama, kita jumpa dia, kita habaq perkara yang sama. Aku nak tengok hang, dia kata. Aku nak ambil kata hang, entah ke betul entah ke tak. Ulama mana yang sebut tu? Dia kata kat kita. Kita pun dah pening kepala, siapa dia ulama yang sebut ah? Kita apa yang sebut tu? Dia kata kita. Kita pun tak lepas nak jawab. Dia kata, daripada aku nak percaya cakap hang ni, bebek aku percaya cakap ustaz aku yang mengajak mazhab Syafi'i tu. Dia salah tak? Dia salah tak tuan-tuan? Berdosa tak dia? Tak. Kerana apa yang dia faham, apa yang dia yakini, hak tu dia amal lah apa yang dia yakini. Yang mana dia yakini itulah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Hak tu aja. Itulah sunnah. Itulah sunnah. Berikutnya kita habiskan tentang siwak ni. Orang yang berpuasa atau tidak sama-sama bisa bersiwak pada pagi ataupun petang hari.
Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bercerita bahawa beliau pernah melihat Rasulullah sentiasa bersiwak padahal baginda ketika itu sedang berpuasa. Ini hadis dia. Dan dianjurkan juga untuk mencuci siwak setelah dipakai. Lepas duk pakai bergigi tu, jangan duk pergi terus masuk dalam poket. Nampak sangat kotak dia, basuhlah dulu. Ataupun bubuh, katalah atas sah kata nak buat bubuh dalam plastik, lepas salat tu basuh. Jangan duk bubuh lepas tu tak pernah basuh. Dia basuh kira basuh dengan ayat liok saja. So terus masuk, kuning habis poket dia. Allahu akbar. Asalnya bersiwak tu suruh jaga kebersihan. Tiba-tiba dia nak buat sunnah jadi kotak. Oh, terbalik. Orang sekarang mengamalkan sunnah. Dianjurkan juga untuk mencucikan siwak setelah dipakai untuk menjaga kondisi siwak agar tetap bersih. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bersiwak, baginda memberikan siwak itu kepadaku untuk dibersihkan. Lalu aku menggunakannya untuk kemudian membersihkannya dan memberikan siwak itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ni dinilai hadis ni hadis sahih. Hadis ni adalah hadis yang sahih. Cuba tengok, lepas Rasulullah bersiwak, bukanlah semestinya Rasulullah berikan kayu siwak tu kepada isteri baginda Aisyah. Dan Aisyah basuh. Sekali-sekala orang lelaki bagi bergigi dia dekat suami, suruh isteri dia basuh. Basuh bila sebagai tanda kasih sayang. Basuh bila sebagai tanda dia merendahkan diri dia kepada suami dia, dia menghormati suami dia. Sebagai tanda, suami pun takkanlah tiap hari pergi suruh bergigi, jadi pergi suruh tiap hari suruh isteri pergi basuh bergigi kita, tak munasabah. Dia duduk dalam bilik ayak, duduk masuk bergigi, cari isteri dia, ni mana ni tolong basuh bergigi. Itu bukan lagi kasih sayang, itu bagi orang tu jadi hamba dia. Bukan demikian. Kasih sayang. Aisyah buat sedemikian seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak memiliki orang yang tidak memiliki gigi. Siapa dia ni? Siapa yang kena ni? Orang yang tidak memiliki gigi disunnahkan untuk bersiwak dengan jari-jarinya. Dalam sebuah hadis diceritakan bahawa Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah orang yang sudah tidak memiliki gigi disunnahkan juga untuk bersiwak?" Busuk ke? Kalau tak ada gigi ni tuan-tuan, mulut kita jadi busuk juga kalau tak bergigi. Semua tak berani jawab pasal nanti ustaz kata dia tak ada gigi. Tak tahu, Allah alam. Gigi busuk ni sebabkan gigi ke atau apa? Saya ingat sebab ayat liok ke nah. Aisyah tanya sedemikian, maka Rasulullah menjawab, "Ya, aku berkata kepada beliau," yakni Aisyah bertanya kepada baginda, "Bagaimana caranya?" Jawab Nabi, "Dengan cara memasukkan jari-jari ke mulutnya." Akan tetapi hadis ini daif. Kita tak boleh sandakkan perkara ni kepada Nabi lah. Tapi dari sudut munasabahnya, munasabah lah. Kalau dia mengeluarkan bau busuk, dah tentulah kena siwak juga untuk menghilangkan bau busuk tu. Takkan nak hilangkan bau busuk madu, mulut pi spray perfume dalam mulut, tak munasabah. Dah tentulah dia kena buat sesuatu, iaitu berus gigi dengan jari dan seumpamanya. Walaupun hadis ni tak daif, hadis ni daif, tetapi amalan tu kena. Amalan tu betul. Pandangan itu betul. Sebab tu hadis daif tetapi amalan dia betul. Cumanya kalau nak buat tu jangan sandak kepada Nabi, jangan habaq kepada orang, Nabi suruh ni. Tak boleh. Tapi kita boleh sebut secara umum, baguslah kalau yang tak ada gigi tu dia berus gigi dia dengan jari bagi bertujuan membersihkan mulut dan menghilangkan bau mulut. Perkara yang ketiga dalam sunat-sunat wuduk iaitulah membasuh kedua telapak tangan ketika hendak berwuduk. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sambung kuliah minggu hadapan. Tuan-tuan ada apa-apa soalan, dipersilakan. Berkumur nanti. Sekarang ni baru baca bismillah dan baru bersiwak. Nanti dia ni mula masuk dah membasuh kedua tapak tangan yang nombor 3 ni, dimaksudkan sehingga ke pergelangan tangan. Nanti akan masuk satu persatu. Ada soalan lain? Siapa yang ada buku Syekh Sabit Fiqh Sunnah ni, dia bawa lah. Ni yang barunya, ada yang cetakan lain, siapa yang ada di rumah tu dia bawa lah. Tanda kita mengaji.
Ada soalan lain tentang perkara ni? Ya, sila. Orang yang taklid tadi ni, macam mana tuan-tuan? Orang yang taklid tadi ni, kita dah habaq hadis ni, kita habaq hadis tu, dia tak percaya juga. Dia kata kita, hampa ni semua Wahabi semua, dia kata. Macam mana tuan-tuan? Macam mana orang tu, macam mana? Dia berdosa tuduh orang Wahabi dengan maksud memburuk-burukkan orang tu. Tetapi dia tak berdosa kalau dia tak ikut hadis tu. Bukan dia tolak hadis, tapi dia tak percaya kat kita. Dalam hati dia, kalau betul hadis ni, kalau betul Allah dengan Rasul nak macam tu, aku taat, wajib aku taat, confirm. Tapi disebabkan hang ni aku buruk sangka dengan hang, dia berdosa sebab buruk sangka lah. Dia kata hampa ni Wahabi sesat apa ni. Siapa yang duk ajak dia Wahabi sesat? Ustaz jugalah. Ustaz juga yang duk ajak dia Wahabi sesat. Dia tak berdosa kerana tak ikut kita, tak berdosa tuan-tuan. Tapi dia bergantung pada i'tiqad lah. Kalau dia beriktikad tak wajib ikut Rasul, dia berdosa. Bahaya sangat keadaan dia tu. Kalau demikian iktikad dia bahaya. Sebab dalam bab hadis ni, walaupun ada hadis, ada banyak lagi bicara yang lain lagi. Maksudnya ada lagi benda lain yang perlu disemak. Nilai hadis sahih ataupun tak sahih. Ada tak nasikh mansukh? Barangkali hadis tu sahih tetapi hukum dia telah dimansukhkan. Ataupun ada tak masuk dalam bab am dan khas? Barangkali hadis itu am, ada hadis lain yang mengkhususkan. Ada tak dia mutlak ataupun muqayyad? Ada tak hadis itu sebut secara tak ada sesuatu yang dia letakkan syarat? Ada hadis lain meletakkan syarat pula, sehingga kalau tak ada syarat tu tak ada hukum. Jadi banyak bicara dia setelah ada hadis. Jadi kalau orang tu tak terima hadis disebabkan dia bimbang perkara tu, dia kata aku tak mau pakai, tak mau terima, aku tak terima lagi hadis ni, bukan semestinya dia tolak hadis. Barangkali disebabkan pertimbangan-pertimbangan tu, maka orang yang macam ni tak berdosa. Cuma kalau dia kata aku tak mau ikut hang pasal hang Wahabi, dia berdosa disebabkan dia tahmah saudara se-Islam dia. Seperti mana dia marah kalau orang tuduh dia Wahabi, ataupun dituduh apa? Kita tuduh dia apa? Tak ada, kita tak ada tuduh orang dia. Orang hak kena kata nama orang yang dituduh Wahabi ni biasanya tak ada tuduh orang. Kita ada tuduh orang apa-apa? Tak ada. Apa gelaran kita bagi kat orang? Ada? Tak ada kita bagi apa-apa. Betul tak? Depa yang dah kata kat kita, hampa ni Wahabi, depa duk tuduh hampa. Tapi kalau ya. Itu satu hal juga. Dalam Wahabi yang mereka maksudkan tu lah, Wahabi mereka, pertama adakah wujud Wahabi tu, golongan Wahabi tu kan? Panjang cerita ni, tak habis pula. Allahuakbar. Oh ya, ada soalan pula. Ya sudah. Kita sebut Wahabi tak tahu apa? Apa Abraham? Milah Abraham. Wahabi ni tuan-tuan sebenarnya nama yang orang reka je. Mereka merujukkan kepada Wahabi ni, mereka merujukkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ni mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali dia tu. Jadi depa tak salah. Muhammad Abdul Wahab ni adalah dia cuma buat satu gerakan untuk mengajak orang semua supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tanpa fanatik kepada mazhab. Dulu ni satu ketika ni orang fanatik dengan mazhab. Hatta di Mekah, imam di Masjidil Haram, Kaabah tu ada 4 tempat. Setiap imam mazhab akan salat di belakang imam mazhab dia. Jadi Muhammad Abdul Wahab ni dia ubah semua tu. Dia tak mau perpecahan-perpecahan. Puak-puak dalam Islam ni semua kena imam satu. Kerana itulah yang dibawa oleh Rasul, kembali kepada sunnah yang asal, jangan fanatik mazhab. Itu dia tuduh Wahabi tu. Tak ada, kitab-kitab dia mazhab Hanbali. Orang pun, jadi setiap orang yang pada hari ini cakap sikit-sikit sunnah, cakap sikit hadis Nabi, kembali kepada Nabi, mereka katalah sebagai Wahabi.
Mereka bagi dalam bentuk yang tak elok. Pada asalnya itulah maksud dia, bukan mazhab baru. Semua satu usaha mengembalikan masyarakat Islam dari fanatik kepada mazhab, kepada kembali mengikut pandangan mazhab yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang disokong oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu sahaja. Ya. Ya, kita umat Islam wajib mempelajari ilmu, mencari kebenaran berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i ada ramai guru lah. Okey. Yang macam mana yang mengaji? Satu guru Syafi'i tu. Boleh tak kita mengaji dengan seorang guru saja? Boleh tak? Cuba tuan-tuan hafal sungguh-sungguh. Boleh tak boleh kita mengaji dengan seorang guru saja? Boleh tak? Fikir elok enggak? Boleh tak boleh? Boleh. Kalau kita tak sibuk, katalah orang sibuk, dia sempat mengaji dengan seorang guru saja. Bukan dengan maksud dia kata guru itulah paling betul. Itu yang dia sempat. Tapi kalau ada orang lain boleh habaq kat aku, buktikan kebenaran, aku ikut. Tak salah dia ikut seorang guru saja. Yang salah ni bukan salah ikut seorang guru. Yang salah ni dia kata apa yang aku ikut, itulah paling betul sekali. Sekalipun setelah datang Al-Quran dan Sunnah, hujah yang betul dia tak mau pakai juga. Itu yang salah. Itu nama dia fanatik. Jaranglah ada orang mengaji seorang guru saja kan. Biasanya dia akan mengaji beberapa orang. Tapi nak habaq kata, kita tak boleh guna alasan orang yang mengikut mazhab Syafi'i dia ikut seorang. Tak betul lah. Logik tu tak betul. Kerana mazhab Syafi'i ni dia bukan macam tu. Kalau orang mengaji mazhab ni dia lain macam tu. Kadang-kadang pandangan Imam Syafi'i tu tak dikira sebagai pandangan mazhab. Ada pula macam tu. Padahal nama mazhab Syafi'i. Pandangan ashab Syafi'i pula jadi pandangan mazhab. Ashab ni anak murid Syafi'i yang hebat-hebat, yang kemas-kemas tu. Imam Syafi'i tak susun mazhab tu. Ialah maksud Imam Syafi'i dia menyusun jalan-jalan dia lah, usul dia apa semua. Ulama lain yang menyusun semula, yang lebih lengkap lagi. Sebahagiannya tak ambil pandangan Imam Syafi'i, ambil pandangan orang lain dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang yang mengikut mazhab Syafi'i bukanlah mengikut seorang saja. Dia mengikut satu kesimpulan yang dibuat oleh para ulama, dan dalam tu mesti ada khilaf juga. Mesti ada sebahagian ulama kata hak ni lah pandangan mazhab Syafi'i, sebahagian ulama lain pula kata hak ni sebenarnya pandangan mazhab Syafi'i. Ada khilaf juga dalam mazhab tu. Sebab tu saya sebut di Masjid Terapung itu ni, saya kata kalau orang tu betul-betul dia mengaji mazhab, dia akan sama dengan kita. Kalau dia betul-betul mengaji mazhab, ikut betul-betul ni duduk sembang derah ni, dia tak mengaji terang mana pun. Kalau dia mengaji betul-betul mazhab, dia akan sama dengan kita. Dia akan buat kesimpulan, tak boleh fanatik kepada seorang, tak boleh. Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, sedekah pahala bacaan Quran kepada mayat tak sampai. Pandangan Imam Syafi'i tak sampai. Tapi pandangan yang sahih dalam mazhab sampai. Pandangan yang sahih dalam mazhab Syafi'i itu berbeza dengan pandangan Tok Imam Syafi'i itu. Imam mazhab tu sendiri. Habis tu cuma apa terang kat kami macam mana apa cerita ni. Sebab tu ulama mazhab Syafi'i sendiri mementingkan hujah dan dalil, bukan pandangan tok guru semata-mata. Sebab tu saya kata orang yang betul-betul mengaji mazhab, dia akan sama dengan kita. Dia tidak akan fanatik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.